Okey, jadi pelembapan ni ialah pengurangan amplitude. Satu sistem ayunan akibat kehilangan tenaga semasa pelembapan berlaku. Frekuensi ayunan adalah kekal manakala amplitude ayunan berkurang. Jadi, yang kamu tengok sini, kalau kamu tengok dalam gambar ni pula, okey, kamu tengok ni, dia punya amplitude ni. Dia punya panjang ni daripada sini, daripada kesimbangan ke puncak, semakin lama semakin kurang, semakin lama semakin kecil, semakin lama semakin kecil. Tetapi frekuensinya, frekuensi gerakan gelombang tu dalam masa satu saat, iaitu frekuensi tu tetap sama, tak berubah. Yang berubah adalah dari segi amplitude. Okey, kesan pelembapan dapat diatasi dengan mengenakan daya luar berkala ke atas sistem yang sedang berayun. Tindakan daya luar yang berkala memindahkan tenaga ke dalam sistem ayunan itu untuk mengganti tenaga yang hilang. Sistem ayunan yang dikenakan daya luar berkala dikatakan sedang melakukan ayunan paksa. Okey, jadi contohnya bila mana kamu dah ayun satu bandul. Satu bandul kamu dah ayun dia, ayun. Sampai satu masa dia akan jadi slow, betul tak? Dia akan jadi slow. Jadi kamu kenakan daya luar. Kenakan daya luar. Kamu yang ayun dia balik supaya dia laju balik. Itu dikatakan daya luar. Dan kamu ayun dia balik supaya dia laju balik. Kemudian dia akan slow balik. Kamu tambah lagi ayunan. Kamu ayun dia lagi. Itu dikatakan daya luar. Mana daya luar tu dikenakan untuk apa? Supaya gelombang tu akan sentiasa kekal dia amplitude dia. Tidak semakin lama semakin jatuh lah. Bila mana kamu kenakan daya luar, dia akan naik balik amplitude dia. Resonance berlaku apabila satu sistem ayunan dikenakan daya luar yang mempunyai frekuensi yang sama dengan frekuensi asli sistem ayunan tersebut. Jadi bila mana sesuatu gelombang tu sudah pun mengalami pelembapan, jadi kamu kenakan daya luar yang baru, yang mana frekuensinya sama seperti mana frekuensi yang asli, sama yang ni. Yang ini yang kamu kenakan daya luar yang sama dengan daya asli yang mana frekuensi asli dia. Jadi itulah yang dikatakan resonance. Jadi kamu akan nampak lah, okey, dia ni mana dia slow. Jadi kamu kenakan lagi daya luar dengan frekuensi yang sama, dia akan balik. Macam tu. Kena balik. Jadi keadaan ini dikatakan apa dia? Resonance. Okey. Ini yang mana dia buat satu kajian, dia buat satu eksperimen yang mana satu tala bunyi tu telah pun dibunyikan, dia ketuk, kan. Kemudian apa dia buat? Baca aplikasi meter bunyi pada tablet dan perhatikan bacaan yang dipapar pada bunyi latar. Ketuk tala bunyi P dengan tukul. Jauhkan tala bunyi Q dari tala bunyi P tanpa menyentuh lengannya. Guna aplikasi meter bunyi untuk memerhati aras kekuatan bunyi bagi tala bunyi P dan Q secara berasingan. Okey. Getaran tala bunyi P telah memaksa tala bunyi Q bergetar secara resonans. Mula-mula kamu ketuk tala Q tu, kan? Tapi bila dia dah slow, kan, kamu ketuk yang P tu supaya apa? Untuk kamu pindahkan, kan? Paksakan dia, kan? Okey, getaran tala bunyi P telah memaksa tala bunyi Q bergetar secara resonan. Okey, tenaga dipindahkan dari tala bunyi P kepada tala bunyi Q. Tala bunyi Q bergetar dengan amplitude yang maksimum dan mengeluarkan bunyi yang boleh dikesan. Jadi mula-mula kamu ketuk bunyi Q tu, ketuk Q. Lepas tu bila mana kamu nampak Q tu dah nak slow, kamu ketuk P pula. Kena dekatkan dengan Q tu. Untuk apa? Untuk kamu pindahkan gelombang tu, kan? Kemudian Q tu akan bergetar balik. Dia akan bergetar balik. Dan mana kamu tambahkan balik dia punya
frekuensi, tambahkan balik dia punya frekuensi, kamu tambahkan balik dia punya sistem gelombang dia tu, yang mana dengan apa, kamu memindahkan daya luar tu kan, menggunakan daya luar untuk dipindahkan kepada tala bunyi Q tu. Okey, ayunan bandul loyang X memindahkan tenaga kepada bandul A, B, C, D menyebabkan keempat-empat bandul itu turut berayun. Okey, ini untuk eksperimen yang ni. X ni kan, dia akan angkat, dia akan lepaskan kena kat D. D yang akan bergerak kena C, C kena B, B kena kepada A. Lepas tu A ni akan pindah balik, kena B, kena C, kena D, dia macam tu. Kan? Tapi bila mana dia dah slow, kamu tambahkan lagi kan ayunan X tu. Untuk apa? Untuk kenakan lagi gelombang ke atas bandul-bandul yang lain. Okey. Ayunan bandul loyang X memindah tenaga kepada bandul A, B, C dan D menyebabkan keempat-empat bandul itu turut berayun. Resonan berlaku pada bandul C kerana bandul C mempunyai frekuensi asli yang sama dengan bandul X. Okey, bandul C berayun dengan amplitud yang paling besar. Jadi kamu akan dapati yang C ni, yang tengah-tengah ni, dia punya amplitude dia sama dengan X. Jadi dia ni lah yang akan gerakkan yang lain-lain. Sebab ini pun A ni makin lama makin slow, B pun makin lama makin slow, tapi D ni dia akan pindahkan balik kan. Amplitude. Dia akan pindahkan balik sebab apa? Dia punya amplitude sama dengan macam X.